terganggu saya punya live tu. Semalam Datuk Tajuddin mengatakan bahawa hendaklah selesai sampai tempoh 2023 kerana kerajaan ini adalah kerajaan pilihan rakyat. Rakyat telah memilih, jadi yang Perdana Menteri kena kekal sampai 2023 kerana rakyat memilih. Itu tak betul. Rakyat memilih Kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat tidak memilih UMNO. Hari ini pun kedudukan UMNO dalam keadaan sungguh rapuh. Jadi bila kita tidak jadi dominan, kita hanya sekadar tempelan, banyak perkara-perkara yang nak dilakukan tidak terlaksana. Sebab itu cara yang terbaik panggil pilihan raya. Selesai. Sebab rakyat pun sekarang ni dia faham. Sebab itu mereka akar umbi pun faham supaya kita adakan pilihan raya. Yang tak mahu diadakan pilihan raya, apik-apik lempang yang ada tu. Yang masih lagi memegang jawatan, takut nanti mereka tak terpilih, mereka tak tersenarai. Dan bagi alasan lah. Antara alasannya COVID. Sarawak boleh. Melaka boleh. Sampai bila? Apakah ada jaminan tahun 2023 nanti tak ada COVID? Bolehkah menteri yang ada sekarang ni mengatakan pada tahun 2023, pada bulan Mei 2023 nanti tidak ada COVID-19. Rakyat selamat untuk mengundi pilihan raya. Boleh jamin? Sesuatu yang tidak ada jaminan, jangan bermain dengan omelan-omelan yang bukan-bukan. Saya mengharapkan supaya mereka yang berada di anjung kuasa bercakap benar. Apa nak takut sangat? Panggil pilihan raya, selesaikan masalah. Sebab UMNO tuntut dari awal. Dari awal menuntut supaya diadakan pilihan raya. Kita nak pulang balik pada rakyat. Biarlah rakyat menentukan siapa yang mereka mahu. Jadi kenapa kita nak alih tianggul, nak buat begini? Tak usah, itu zaman dulu. Zaman yang sudah-sudah. Zaman di mana akhirnya rakyat buat keputusan, tergolek dok UMNO Barisan Nasional. Cukup-cukuplah kita menyakiti hati rakyat, cukup-cukuplah kita menjeruk hati dan perasaan rakyat dengan alasan yang bukan-bukan. Tok, malu Tok. Ini bukan soal PM paling singkat. Saya tidak nampak kalau UMNO Barisan Nasional boleh menang, artinya Perdana Menteri kekal lah. Sebab Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, dia tak kata nak jadi Perdana Menteri. Dia mahu membersihkan diri dia di mahkamah. Datuk Seri Najib juga begitu tindakannya. Apa yang kata nak ni takut sangat bahawa Perdana Menteri orang lain? Ya, bagi saya sekarang ni masalahnya apabila Perdana Menteri digambarkan oleh orang-orang keliling mengatakan, kalau pilihan raya nanti, ini Zahid Hamidi lah nak jadi Perdana Menteri. Ini Najib lah nak jadi Perdana Menteri. Digambarkan sebegitu. Akhirnya rakyat muak. Bila rakyat muak, maka UMNO saya rasa tidak mampu untuk kembali menggapai kuasa di Anjung Seri Perdana. Dan apa yang berlaku sekarang ni? Perbalahan antara pemimpin, ada berpuak-puak. Orang ni sokong ni, orang ni sokong begini. Yang senyum lebar sekarang ni, suka tak suka adalah pimpinan daripada Parti Keadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia terus dengan pembongkaran demi pembongkaran. Dan kita lihat sekarang ni, DNB apa cerita? Sudah ada pula masalah. Apakah mahu didiamkan perkara ini atau dibiarkan berterusan, maka DNB ini akan jadi seperti 1MDB. Dan ini memberi peluang kepada pembangkang untuk meneruskan agenda mereka, meyakinkan rakyat bahawa mereka lebih baik daripada kita. Ini keadaan, terpulanglah. Saya hanya memberi pencerahan saja. Saya melihat secara, kenapalah takut sangat? Dan kenapakah pimpinan sanggup mengecewakan hati akar umbi UMNO? Saya dapatan saya sepanjang persidangan pemuda UMNO, puteri UMNO, dan hari ini UMNO Titiwangsa juga telah pemudanya, puterinya telah pun selesai melaksanakan mesyuarat bahagian. Dan tak ada pula UMNO Titiwangsa minta supaya Perdana Menteri ditukar, tak ada. Cuma tuntutannya adalah adakan pilihan raya terlebih dahulu sebelum pemilihan parti. Itu saja. Dia tak. Bila Perdana Menteri nak adakan, terpulang. Yang ini pun saya bersetuju dengan apa kenyataan Datuk Lukman Adam. Apabila Perdana Menteri kata dia akan bincang dalam kabinet. Masa bila Perdana Menteri perlu bincang dengan kabinet? Kabinet itu, dalam kabinet itu ada daripada PAS, ada daripada PBM, ada daripada kalangan UMNO. Ini prioriti. Ini satu keistimewaan yang ada pada seorang Perdana Menteri untuk menentukan bila tarikhnya untuk dia menghadap agung, menyembah kepada Duli Yang Maha Tuan Agung, Tuanku. Sesuailah kita untuk menganjurkan pilihan raya umum kerana
Dalam suasana sekarang ni kita nak pulang balik kuasa ni pada rakyat. Ya sepatutnya begitu. Yang khawatir sangat apa hal? Jadi saudara Haji Jasin Abdullah, YB UMNO yang dah tua-tua tu tak payahlah lagi kemaruk nak jadi calon. Saya dah bagi tahu. Saya dah bercakap dengan Presiden UMNO. Saya harap Presiden UMNO kali ini mendengar kehendak ahli akar umbi. Kita memerlukan peremajaan UMNO. Tak mau lagi yang ada sekarang ni, yang tua bangka, yang tidak ada produktif. Apa yang mereka fikirkan dan jawatan mereka. Kalau ada orang nak lawan, maka orang itu akan dihukum. Maka orang itu akan dianggap macam-macam lah. Ini pemecah lah, orang itu begini, orang itu begini. Dia tak sedar diri dia tu sudah sampai waktunya. Macam saya katakan, bahawa mereka mahu supaya adakan pemilihan dulu. Saya kata okey, tak ada masalah, tapi sedar ke diri dia. Berapa ramai? 70% pemuda, lebih kurang 120 bahagian. Ketua-ketua pemuda, ketua-ketua puteri akan meredah pimpinan bahagian. Ini akan berlaku perbalahan yang amat sangat. Sebab itu, Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, dia dah kata pemilihan parti akan diadakan bulan November. Apa yang kecoh sangat ni? Yang sepatutnya mengada macam semalam tu, mengadakan kumpulan, menyokong kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri. Saya katakan apa bahal ni? Apabila anda mewujudkan suasana itu, apakah ada orang sudah tidak mahu menyokong Perdana Menteri? Ini persoalannya. Sepatutnya tak perlu diadakan. Tidak ada keperluan kumpulan backbencher, penyokong-penyokong kerajaan membuat sidang akhbar bahawa mereka berdiri teguh di belakang Perdana Menteri. Tidak ada keperluan. Kerana tak ada. Tapi sekarang ni membayangkan seolah-olah ada kumpulan yang tidak menyokong Perdana Menteri. Kalau ini diwawarkan, orang kata kudih tak ada apa-apa, dicongkil. Jadilah tokak nanti. Ini masalahnya. Saya mengharapkan agar mereka yang sudah menjadi menteri, mereka menjadi wakil rakyat, matanglah bila berfikir. Gambarkan bahawa anda ini adalah pimpinan UMNO yang dulu terkenal dengan mempunyai pemikiran yang baik. Tiba-tiba membuat culipan, membuat kenyataan-kenyataan yang saya kata kadang-kadang membaralkan fikiran rakyat. Bila bagi alasan bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan pilihan rakyat, masa bila rakyat memilih UMNO? Malulah pada diri sendiri. Semalam, sebab saya punya live malam diganggu. Sebab saya mengatakan mereka rasa malu apabila adanya pemimpin UMNO mengatakan kerajaan hari ini adalah pilihan rakyat. Rakyat pilih kerajaan Pakatan Harapan. Full stop. Noktah. Lepas pemerintahan Pakatan Harapan berlaku Sheraton. UMNO kata jika itu berlaku, adakah pilihan raya umum? Sementara itu istana kata tunggu dululah sebab COVID apa semua. Okey, UMNO setuju sebab UMNO tidak akan menentang apa saja yang dititahkan oleh istana. Tetapi kita memberi kenyataan pada, boleh tanya Tan Sri Muhyiddin bahawa ada perjanjian antara beliau dengan Presiden UMNO mengadakan pilihan raya selewat-lewatnya bulan Ogos tahun lepas yang lalu. Tapi tidak terlaksana. Bila tak terlaksana, jangan marahlah. Bila ahli-ahli Parlimen UMNO rentap sokongan. Sekarang ni bila rentap sokongan, bukan kita nak rampas kuasa. Cuma dalam keadaan begini supaya untuk mengelakkan dalam keadaan huru-hara apa semua tu, okey setuju, biarlah. Ini pada mulanya saya cakap terus terang lah. Pada mula-mulanya kita mengharapkan agar diwujudkan sebagai Perdana Menteri interim dalam tempoh 6 bulan ini. Selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau menjadi Perdana Menteri interim. Selepas itu dia adakan pilihan raya. Orangnya tidak lain tak bukan adalah Yang Berhormat Tengku Razak Hamzah. Ini saudara boleh bertanya, saya cakap terus terang. Kalau Presiden Parti nak marah, marahlah dekat saya. Kalau Tok Sri Najib nak marah, marahlah dekat saya. Kalau Tok Mat Hassan pun nak marah, macam mana dia cerita pula dia rahsia kita. Cakaplah. Tengku Razak nak marah pada saya pun boleh marahlah, tak mengapa. Saya perlu menjelaskan. Pada asasnya kita mengharapkan waktu itu bahawa diwujudkan interim Prime Minister. Sebab itu waktu itu kecoh lah. Tak ada interim Prime Minister. Jadi waktu itu dalam tempoh 6 bulan itu Yang Berhormat Tengku Razali akan mentadbir negara dengan dipanggil War Cabinet. War Cabinet taklah macam sekarang sampai 69-70 orang. Dia cuma ambil 2 orang daripada satu parti. Semua parti terlibat. Ambil 2 orang daripada PAS, ambil 2 orang daripada UMNO, ambil 2 orang daripada PBM, ambil 2 orang daripada Keadilan. Semua ini dibentuk, kata 5 parti, jadi 10 orang. Cukuplah untuk menjadi dipanggil War Cabinet. Jadi kabinet ini akan melaksanakan pentadbiran sementara. Dan selepas 6 bulan, adakan pilihan raya umum. Itu kendaknya, tapi tak terlaksana.
Sebab ada pihak-pihak yang merancang itu dan ini, akhirnya yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tak ada masalah juga. Bagi saya tak ada masalah sebab kita warga UMNO, okey, sokong. Tetapi jangan lupa pada tuntutan asal. Dulu zaman Dr. Mahathir takkanlah dia nak berubah parlimen. Zaman Tan Sri Muhyiddin takkan dia nak berubah parlimen. Jadi sekarang ni UMNO, naik Presiden UMNO, kenapa dibelakangkan kehendak dan tuntutan parti? Saya merasa bahawa apabila kita sudah tidak menghormati keputusan parti, ini satu hal. Sebab itu saya tengok ada satu Haji Tajul Arif Abdul Majid. Ini daripada bahagian Titi Wangsa. Ini bicara orang lama ya saudara. Haji Tajul Arif Abdul Majid, dia menulis, dia kata, tahniah kepada akar umbi UMNO Melaka dan berhati-hatilah dengan orang munafik. Mungkin semua hairan kenapa saya terdiam seminggu selepas keputusan PRN Melaka. Sebenarnya saya amat letih beristighfar dan selawat Nabi, memohon pada Allah SWT supaya negeri Melaka selamat mengadakan pilihan raya negeri dan Barisan Nasional menang dengan perolehi kursi lebih daripada 2/3. Sambil itu saya nak tengok, dia kata, saya nak tengok muka ketua-ketua UMNO yang khianat, yang mau menghancurkan parti UMNO. Saya nak tengok mereka ni beraksi di atas pentas dengan kejayaan Barisan Nasional. Sebab saya perhatikan pengkhianat-pengkhianat ini tidak ada perasaan malu dan tiada maruah yang menunjukkan konon-kononnya bahawa BN dapat kerusi lebih daripada 2/3 itu adalah oleh kerana jasa mereka. Ini kenyataan daripada saudara ini Tuan Haji Tajul Arif. Walhal sebelum pilihan raya Melaka, ada yang mendesak supaya Barisan Nasional beri 10 kursi kepada Parti Bersatu dan 4 kursi lagi dibagi kepada Parti PAS dan juga Gerakan. Ada juga pengkhianat beria dicadangkan Barisan Nasional terutama UMNO mesti bekerjasama dengan Parti PAS. Kalau tidak, mau hancur. Tapi tanpa pengkhianat itu, berkat doa akar umbi UMNO dengan beristighfar dan selawat kepada terhadap baginda Rasulullah SAW, memohon kepada Allah SWT supaya Barisan Nasional menang dengan cemerlang. Hati saya bangga dengan rakyat Melaka dapat mengatasi niat jahat musuh kita. Syabas. Di sini juga dia kata saya ingin mengatakan syabas kepada 6 ketua bahagian UMNO Melaka yang berani berjumpa dengan Perdana Menteri dengan mengatakan mereka tidak sokong bekerjasama dengan Bersatu atau PAS. Itulah sebab itu tadi saya menuntut agar Datuk Seri Sulaiman Ali melaksanakan apa yang dijanjikan. Sebab ini juga akan mengakibatkan ketua-ketua bahagian UMNO di Melaka dalam keadaan yang sukar. Sebab itu sekarang ni laksanakanlah. Sebab kita dah letih dengan orang yang cuba menghancurkan parti dan sebagainya. Kita lihat bagaimana parasite ini. Saya yakin Presiden UMNO tentu tahu. Dan yang terbaik, lain tak ada. Kita minta supaya diadakan pilihan raya. Dan nak ada pilihan raya pun bukan mudah. Sekurang-kurangnya 60 hari. Kalaulah datang 2022 Januari ke, yang bawa Perdana Menteri dengan mengata dia pilihan raya dah dekat. Dia kalau diumumkan bulan Januari ke atau Februari pun memerlukan 60 hari untuk digazet, untuk dipersetujui oleh Duli Yang Maha Pertuan Agong. Jadi dalam tempoh begitu sampailah ke bulan 7 ataupun bulan 6 atau bulan 5. Tak semestinya kita mengikut sepenuhnya apa yang ditandatangani perjanjian antara kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dengan PKR, dengan Pakatan Harapan iaitu DAP dan Amanah. Tak semestinya kalau bulan 5, bulan 6 ada pilihan raya, okeylah tu. Saudara, dia keadaan begini. Sebab nak tunggu lagi, apakah nanti, sebab bulan November nanti UMNO akan mengadakan pemilihan partinya. Jadi saat itu kita nak ada pemilihan parti bulan November. Sampailah bulan Desember. Sampai bulan Desember, habis tahun. Dan Januari, Februari, Mac, April, Mei, dalam tempoh 5 bulan. Nak diadakan pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya itu, maka dengan sendirinya terbubar. Sebab dia dah waktunya adalah pada 9 Mei 2023. Takkan sampai nak tunggu 9 Mei sampai kerajaan terbubar begitu saja. Saya. Dan dalam keadaan 5 bulan itu berbalah sana, berbalah sini. Bila masa nak menyantuni rakyat? Yang penting sekarang ni, adakan pilihan raya, selesai, santuni rakyat, adakah pemilihan parti, rakyat tak ambil kisah, siapa nak jadi presiden pun jadilah. Sebab bagi rakyat tak penting. Yang penting rakyat nak melihat sebuah kerajaan yang stabil. Tak kisahlah daripada parti mana pun, yang stabil, yang tidak boleh diganggu-gugat, yang tidak lagi adanya elemen kata-kata yang melompat. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.